Hello. Assalamualaikum dan hello Zai Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zai Rasmawi ke Bro Zai, bincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So secara basicnya saya baru je balik daripada minum-minum tadi, dan apa yang saya dapat tahu dikombainkan dengan apa yang memang saya dah tahu, timbullah satu story yang boleh saya sharekan kepada anda tentang dunia pemotoran. Dua legenda pemotoran yang akan saya ceritakan dalam story kali ini. Nak tahu lebih lanjut? Teruskan menonton. Saksikan dulu iklan yang ada selepas ini. Mat Moto. So kalau dekat luar sana masyarakat memandang serong golongan-golongan mat motor ni sebab adanya mat rempit, adanya mat motor, adanya juga pengguna-pengguna motosikal. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah, adakah anda menjadi seorang mat motor yang bijak ataupun pengguna motosikal yang bijak? Cuba anda bayangkan, anda sedang layan hobi konvoi, travel jauh-jauh, tapi anak isteri tinggal di rumah. Tanggungan kita, ibu bapa kita tinggal dekat rumah. So andai kata berlaku sesuatu yang tidak baik pada kita, apa terjadi pada tanggungan kita? Bagaimana dengan loan rumah yang telah pun kita buat? Bagaimana dengan loan kereta yang telah kita buat? Personal loan masa nak kahwin dan sebagainya. Siapa yang akan tanggung semua itu sebenarnya? Semuanya akan jatuh kepada tanggungan kita, iaitu ibu bapa kita. Atau pada yang dah kahwin akan jatuh pada anak dan isteri kita. So nampak tak dekat situ? Untuk orang yang betul-betul faham tentang benda ni, dia kena handle, sediakan plan pelindungan disertakan dengan simpanan dan sebagainya untuk cover risiko tu. Kenapa mesti cover sendiri sedangkan risiko tu boleh dihandle oleh pihak yang lebih sesuai? Biarkan diorang buat kerja diorang handle risiko kita. Andai apa-apa terjadi pada kita, kita tahu tanggungan kita, anak isteri kita, ibu bapa kita terjamin. Dalam masa yang sama, kita akan dapat simpanan yang mana untuk masa depan membesar dan terus membesar. Baiklah, so kenapa saya sebut ianya sebagai legenda? Pertama sekali, legenda adalah benda yang orang kata dah lepas, malah mungkin dah tak ada. Ianya disebutkan sebagai legenda. Tapi apa yang saya nak ceritakan kali ini, mereka ini masih wujud, tapi mereka ini nampaknya tidak mahu dikenali. Tapi bagi yang tahu, bagi mana-mana yang tahu pasal kisah ni, diorang sendiri akan menganggap diorang ni sebagai golongan-golongan yang level dari tinggi, level sangat-sangat tinggi. Dua pomen yang mana diorang juga adalah rider, sangat-sangat power, dan antara dua pomen ni, diorang ni tak mengenali antara satu sama lain. Satu di utara Kuala Lumpur, satu lagi di selatan Kuala Lumpur. Kedua-dua pomen ni tak kenal antara satu sama lain, tapi dalam satu timeline yang sama, kedua-dua pomen ni wujud. Persamaan adalah kedua-duanya power. Mereka ini memilih untuk tak dikenali. Mereka ini tidaklah menjadikan dunia modifikasi motosikal sebagai punca utama cari rezeki, tapi nampaknya bakat yang ada tu memang motor yang diorang buat tak pernah tak power. So untuk story kali ni, saya akan cover berkenaan tentang satu legenda ni yang datang daripada utara Kuala Lumpur. Saya sengaja sebut sebagai utara Kuala Lumpur sebab saya tak nak highlight sangat. Yalah, saya dah bagi tahu tadi diorang ni macam tak nak dikenali sangat. Kalau boleh diorang tak nak dikenali pun, tapi rasanya kalau saya review lebih-lebih, rasanya ramai yang kenal. Bukan diorang kenalkan diri diorang tak kenal orang lain, tapi orang lain yang kenal diorang. So berkenaan tentang pomen yang berada di utara Kuala Lumpur, pinggiran Kuala Lumpur. Dia ada sebuah motosikal Waisuku yang tapau double R. So bila kita kaji, kita selidik, kita korek, apakah spek double R yang telah berjaya di tapau tu? Spek double R tersebut adalah modified cow, level cow, block 65. So akan ada, saya faham akan ada yang kata alah
blok 65, blok 59 lagi kuat. So andai kata yang kena tapau tu blok 59, ada yang kata blok 65 lagi kuat daripada 59. So benda tu subjektif. Tapi untuk sebuah Kawasaki RR yang telah pun melalui proses modifikasi yang sangat-sangat kau, 200 GPS adalah angka mudah. Malah dah ada yang touch 212 GPS, malah lebih lagi pun dah ada. Cuma benda tu off record. Dan hari ini Waisuku oleh Pomen, yang dimiliki oleh Pomen Utara Kuala Lumpur, pinggiran bandar tersebut, telah pun berjaya menyayukan RR blok 65 modifikasi kau. So sebenarnya apa modifikasi yang telah dilakukan pada Waisuku milik legenda Utara Kuala Lumpur ni? Okay, pada yang boleh cam mungkin korang boleh cam lah, tapi saya tak tahulah korang boleh cam ke tak. Even owner ni sendiri dia tak nak orang cam dia pun. Dia Pomen, dia boleh buat motor, tapi dalam masa yang sama dia juga rider, umur masih muda. So bila dia risik-risik balik tentang motosikal Waisuku dia tu, mula-mula saya ingatkan motosikal itu RS. Mula-mula saya ingatkan RS lah, sebab mungkin dia akan memilih sebuah motosikal yang tak menjadi pilihan tuner-tuner. Tapi rupanya dia tetap juga dengan Waisuku sama macam orang-orang lain. Okay, dan yang menariknya adalah motosikal dia ni telah pun melalui proses modifikasi atas dan bawah. Apa maksud atas dan bawah? Enjin bawah dah usik, enjin atas pun dah usik. Dan apabila dikorek setakat apa yang dapat dikenal pasti, head dah buat, blok bersaiz bukan lagi 65, 68. So nampak tak, blok 68 Waisuku boleh main dengan RR 65. Tapi of course lah, RR kalau ada yang jack road pun mungkin 1mm. Banyak-banyak maksimum itulah mount dia. Tapi untuk Waisuku tu telah pun di jack road, tak dinyatakan berapa mm. Dan dia berjaya meninggalkan RR tu untuk satu jarak yang jauh. Bukan dekat, jarak yang jauh. So bila saya sebut sayu, bukan maknanya dia sekadar pintas ataupun dia sekadar duduk depan sikit. Dia sebenarnya tinggal bertiang. Ini adalah orang kata bukan cerita-cerita omong kosong. Pada yang ada masa test, memang korang akan nampak sendirilah. Dia test dekat tempat yang betul, tak mengganggu orang, dan kita nampak dia punya efek. Waisuku blok 68. Tapi biasalah bila bersembang dengan kawan-kawan, dia akan cakap blok dia 65. Biasalah tu. So apa yang saya nak touch lagi adalah berkaitan tentang kos modifikasi. So agak-agak korang berapa harga ataupun kos yang diperlukan untuk Waisuku dapat pintas ataupun sayurkan RR yang telah pun modified kau? Jawapan saya adalah, tak silap saya lah, 6,000 lebih. Berbaloi ataupun tak, korang akan ada jawapan korang. Boleh sharekan dekat ruang komen. Saya juga berminat untuk bagi tahu, untuk ambil tahulah. Okey, pendek je video kali ini. Untuk video-video yang akan datang, saya akan share lagi berkenaan tentang legenda Pomen daripada selatan Kuala Lumpur. Jumpa lagi untuk konten-konten akan datang. Bye. Okay, so guys sekalian, halo. Rasa terus nak menonton video-video yang ada di Zai Stream, boleh tengok dekat bahagian tepi ni, ada dalam 2-3 video yang boleh korang tonton. Klik dan terus layan video-video yang ada. Bye bye.